berapa cm? Berapa sentimeter, you know? Kita kena tekan sekurang-kurangnya 2 inci. Bagi orang dewasa, kita kena tekanan antara 2 hingga 2,5 inci, yaitu 5 hingga 6 cm. Dalam tak? Tahu tak kenapa kita nak tekan begitu dalam? Tahu tak kenapa nak tekan begitu dalam? Jantung Baru sampai jantung, betul. Atas sekali yang ini tulang dada. Jantung kita di bawah tulang dada lagi, dekat dalam. Kalau tak cukup kuat, tak cukup dalam, tak sampai jantung. So jadi CPR yang kita buat ni tak berkualiti. Tekan tapi darah tak keluar, betul tak? Dan berapa laju kita nak tekan? Setiap minit antara 100 hingga 120 kali. Laju tak? Nak cakap sebenarnya, nak cakap laju tak laju manapun, nak cakap slow pun tak slow pun. Dia sederhana lah. Lagi anda akan nampak. Dan bila emergency berlaku, macam mana kita nak pastikan kelajuan kita okey, cantik? Cakap. Pernah tak anda dengar satu lagu Staying Alive? Tak pernah? Okey, tak pernah tak apa. It's okay. Pernah kot, semua orang tahu kot lagu Baby Shark. Baby Shark tahu kan? Ada sesiapa tak tahu Baby Shark? Tak tahu? Tahu kan? So, ikut tempo lagu ini. Ikut rhythm dia. Sebab apa? Berdasarkan kajian AHA, tempo yang kita lakukan CPR lebih kurang sama dengan tempo lagu Staying Alive dan juga Baby Shark. Memang dekat US, budak-budak kecil kan, mereka dah start belajar CPR tau. Dan bila mereka belajar, cikgu mereka akan buka lah lagu Baby Shark, dan mereka ikut je tempo dia, tekan. Okay? Tapi for sure lah, kalau betul-betul ahli keluarga mangsa masih dekat sana, jangan buka lah, jangan nyanyi dekat sana lah. Nanti tekan-tekan kena sepak pula. Okay? Okay? So, kita kena tolak kuat, tolak cepat. Dan paling penting, kita kena biarkan dada kembang semula. Kalau kita tak lepaskan, tak angkat tangan sepenuhnya, maksudnya dada dia tak kembang semula kan? Maksudnya jantung mangsa dia tak kembang sepenuhnya juga. So, darah yang refill balik ke dalam badan, ke dalam jantung mangsa tak cukup lah. Tak berkualiti lah. Faham? So, kalau kita tekan ke bawah 5 cm, tangan kita kena angkat sepenuhnya 5 cm juga. Jangan tekan 5 cm, angkat 2 cm. Tekan lagi 5 cm, angkat 2 cm. Tekan lagi 5 cm. First, tulang patah. Kemudiannya, kedua, darah yang masuk ke dalam jantung mangsa tak cukup lah. Okay? Boleh ya? So, yang ni tekanan lah. So, yang ni untuk orang dewasa dan juga budak lah. Kita kena baringkan mereka di atas permukaan yang keras dan rata. Dan tangan letak macam ni ya. Okay? Dan bagi baby, tadi kita dah belajar cara ini kan? Ada lagi satu cara, kita guna ibu jari. Cuma baby ini kena letak di atas meja, dan kita berdiri je lah, dan terus tekan je. Orang dewasa dengan budak baring di atas lantai. Okay? So, tekanan tu agak-agak penting. Sebab apa? Kita nak bekalkan darah oksigen kepada otak mangsa. Okay? So that's why tekanan tu jangan berhenti tau. Jangan berhenti. So selepas tekanan, buka saluran dia. Okay? Dongakkan kepala, angkat dagu. Okay? Macam yang kita belajar semalam lah. So selepas buka, picit hidung dan berikan 2 hembusan. Bila kita hembus, mata kena tengok dada mangsa. Pastikan dada mangsa kembang. Boleh? Dan kalau anda nampak mangsa tu lelaki yang handsome, pastikan jangan hembus-hembus, lidah termasuk pula. Gurau lah. Macam mana pula? Tak perlu tanya. Gurau je lah. Okay, so sentiasa ingat 30 kali tekanan dan 2 hembusan. Yang ni adalah satu pusingan. So selalunya kita akan lakukan 5 pusingan dalam masa 2 minit. Maksudnya dalam 2 minit kita kena buatlah 32, 32, 32, 32, 32. Tahu tak kenapa 5 pusingan dalam masa 2 minit? Sebab setiap 2 minit kan AED akan suruh kita berhenti kan? Dia akan baca irama jantungan. Dan kalau perlu shock, tekan shock. Selepas shock, continue balik CPR kan?
Dan 2 minit kemudian dia akan ulang benda yang sama. Jangan sentuh, baca irama jantung lagi. Kalau tak perlu shock, tengoklah mangsa sudah bernafas ke. Kalau masih tak bernafas, continue lagi. So sentiasa ulanglah sampai ambulans sampai. Okey? Yang ni kalau ada AED. Kalau tasud kalau dekat sini tak ada AED. Tasud ada apa-apa berlaku dekat sini, tak ada AED kan? Adakah kita lakukan 2 minit CPR saja? Tidak kan? Kita kena continue sehingga ambulans sampai kan? So seperti anda bagi tahu saya, saya tak boleh buatlah sampai ambulans sampai kan? Kena lambat ya. So 2 minit ni sebagai satu panduan lah. Setiap 2 minit kita tukar orang. Okey? Mungkin saya buat dulu 2 minit. Dan lepas 2 minit mungkin saya pun sudah start penat dah. Tangan sudah lengur kan? Then nanti check take over. Then tukarlah setiap 2 minit. At least kita boleh maintain quality CPR. Betul tak? Kalau kita suruh seorang buat 20 minit CPR, anda boleh nampaklah selepas 10 minit tekanan dia semakin slow. Dan tak cukup dalam dah. Tak berkualiti dah. Okey? Dan bagi sesiapa yang tak mau berikan hembusan, lakukanlah tekanan sahaja, iaitu hands only CPR. Anda tak perlu berikan hembusan, anda just tekan je. Dan tak perlu kira 1, 2, 3, tak perlu kira. Sebab anda tekan je kan. Dan tak perlu nak berhenti juga. Kalau sudah tangan sudah lengur, dia tukar orang je lah. Sama jugalah, ideally setiap 2 minit kita tukar orang. Okey? Dan apabila AED sampai, gunakan AED lah untuk berikan kejutan. Okay? So, apa maksud AED? Automated External Defibrillator. Okay? Yang ni tanda AED kan? So, sekarang, especially in Penang dah banyak tempat ada AED Kalau dekat tempat awam, contohnya dekat Penang Airport, Komta, Bukit Bendera. Kalau dekat sini yang Tokun Hill, okay? Ataupun setengah shopping center kan. Kalau anda nampak logo tanda ini, maksudnya AED di tempat tu adalah Public Access Defibrillator. Kalau ada apa-apa berlaku, anda boleh terus ambil dan guna. Tak perlu nak tanya siapa-siapa pun, boleh tak saya guna? Tak perlu, terus ambil dan guna je. Okay? So, seperti anda lihat, tengok yang ni brand yang berbeza. Semua brand yang beza kan? Tapi fungsi dia adalah sama. AED akan membantu kita untuk baca irama jantung mangsa. Tapi dia tak akan bagi tahu kita jantung mangsa masih berdenyut ke, bergetar ke ataupun sudah stop. Dia tak akan bagi tahu. AED hanya akan bagi tahu kita sama ada nak bagi shock ke tidak. Kalau nak bagi shock, butang kejutan tu akan nyala. Okey? So anda tak perlu nak rasa susah hati, saya tak pernah guna AED. Macam mana nak guna? Okey, setiap AED dia akan keluarkan suara. Dan ada sesetengah AED dia ada screen jugalah untuk guide kita macam mana nak guna. Okey, so kebanyakan AED hanya 2 butang saja. Kenapa 2 butang? First, power on, buka on. Lagi satu, shock button, 2 je. So bila AED sampai, anda tekanlah, buka je lah. Selepas buka, dan ikut arahan dia. Sebab dia akan bagi arahan kan. So AED akan suruh kita buka baju. Okey, kita buka baju bangsa. Kemudiannya dia akan suruh kita keluarkan AED pad. Okey. So setiap AED tentu ada sepasang pad AED. So keluarkan pad AED ni, dan atas ada gambar kan? Ikut gambar dia, lekat di atas badan mangsa. So di mana kita nak lekat? Kanan, atas, kiri, bawah. Okey. Jangan terbalik Kenapa kita nak lekat di atas kanan, kiri, bawah? Kenapa kita nak lekat dekat sini? Jantung mangsa berada di tengah-tengah kan? Contoh ke sebelah kiri kan? Then macam mana elektrik? Arus elektrik jalan bersilang kan? So kalau lekat sini baru boleh shock lah jantung mangsa. So that's why kita kena lekat lah di 2 bahagian ni. Yang ni adalah AED pad lah, AED. Yang ni adalah defibrillator, manual defibrillator yang selalunya kita tengok doktor guna kan. Selalunya kita tengok drama, doktor shock dekat mana? Tengok, kena tipu pula. Kena tipu lagi dekat sini kan. So yang tu sudah salah, misleading. Sepatutnya kita kena shock, satu di atas, satu di bawah. Okay. Dan bagi budak kecil ke baby, badan dia kecil kan. Dan pad tu kalau kita lekat satu kanan atas, satu kiri bawah, mungkin pad tu akan bertindih, betul tak?
Jangan overlap jangan bertilik. Okey? So terus lekatlah satu di depan, di tengah-tengah dada, lagi satu di belakang. Jangan pandai-pandai masuk office ambil gunting kat dia tak perlu. Terus lekat satu di depan, satu di belakang. Okey? So macam mana nak gunakan AED? Tak susah. Bila AED sampai, buka, ikut arahan dia. Tanggalkan baju mangsa, lekat pad. Kemudiannya biar AED baca irama jantung. Kalau perlukan shock, tekan shock button. Selepas shock, continue balik CPR. Bukannya selepas shock tak perlu continue, kena continue. Okay? So ada sedikit benda yang anda kena ambil perhatian lah. So first, apabila AED dia tengah baca irama jantung sebelum tu tentu AED akan suruh kita jangan sentuh mangsa. So masa tu jangan sentuh lah, stop lah. Kalau anda tengah buat CPR stop juga. Sebab dia nak baca irama jantung. Kalau kita masih sentuh goyang mangsa, keputusan yang dia dapat tu kurang tepat dah. Ataupun kalau AED suruh kita tekan butang tu bagi shock sebelum shock sebelum tekan, pastikan tak ada orang sentuh dengan mangsa tau. Kalau masih ada orang tersentuh, kita tekan, apa akan jadi? Apa akan jadi? Orang tu akan kena shock juga. Okey? Masih ingat tak? Selepas shock, apa akan jadi dengan jantung mangsa? Berhenti So kalau ada orang tersentuh, anda tekan on the spot, jantung orang tu akan stop juga. Maksudnya satu mangsa jadi dua mangsa. Okay? So that's why selalunya kita tengok drama, sebelum doktor bagi shock apa dia jerit? Clear, betul tak? Ada kan? Yang ni betul lah, boleh percayalah. Okay, yang ni betul. Okay? Then bagi mangsa yang badan dia basah, air semua, kita kena lap dulu lah. Contohnya macam mangsa lemas selepas kita dah tarik dia ke tempat yang selamat, then jangan terus lekat tau. Kita kena lap lah badan dia. Dan pastikan lantai semua kering lah. Dan baru kita guna AED. Sebab AED arus elektrik tu dia boleh air ni dia boleh kontak elektrik kan. Betul tak? Dan ketiga, kalau anda ternampak orang yang pasang pacemaker, takut lah contohnya kalau tu doktor mati tiba-tiba collapse. Dan dalam badan dia ada pacemaker kan? Pernah tak anda tengok pacemaker? Okey, bentuk dia bulat lah, besar macam ni sajalah. Dan selalunya doktor pasang dekat mana? Sama ada di belah kiri atas, ataupun kanan atas, ataupun dekat sini. Jaranglah pasang dekat sini. Selalunya sini ataupun sini lah. So bila kita buka baju mangsa, nampak satu benda, maybe dekat sini, bentuk dia bulat kan? Dan bentuk dia timbul juga, tapi di bawah kulit, tapi bentuk timbul. Maksudnya orang tu dia pasang pacemaker. So kalau dekat sini tak apa, sebab AED pad dekat sini kan. Kalau dekat sini, AED pad nak lekat macam mana? Jangan lekat atas tu, lekat di bawah ke di tepi dia. Elakkan pacemaker tu lah. Okay? Dan kalau ada besi-besi yang berada dekat bahagian ni, contohnya pad dekat sini dengan sini kan, dia macam perempuan pakai bra ada besi kan. So macam mana? Kena gunting, tanggalkan, keluarkan. Kalau tidak, lagi lepas shock, anda boleh nampaklah ada kesan terbakar atas badan dia. Okay? Dan juga bagi badan sesiapa yang berbulu, ada tak dekat sini yang berbulu? Pasangnya tak ada kot. Kalau macam ni, tengok berbulu. Adakah AED pad boleh lekat? Tak boleh kan? So kalau berbulu macam mana? Kita kena cukur loh. Kena ambil cukur. Tapi jangan buang masa cukur seluruh badan, cukur cantik-cantik tau. Tak perlu. Selalunya emergency berlaku, kita just cukur 1 kali, 2 kali. Asalkan AED pad boleh lekat, itu saja. Kalau tak ada pencukur macam mana? Kalau tak ada pencukur macam mana? Dekat office ada masking tape kot. Betul tak? Ambil tape je lah. Lepas tape dan cabut lah. Betul tak? Bila anda cabut dan mangsa dia jerit, tahniah, anda telah selamatkan nyawa dia. Betul kan? Kalau tak ada pencukur, tak ada tape, macam mana?
cabut secara manual loh. Yalah. Dia sudah mati. Adakah dia dapat rasa sakit? Dia akan rasa sakit ke? Ya, tak akan rasa sakit. So cabut je lah. Paling penting ada iri, guna iri. Dia akan membantu kita untuk baca irama dia kan? So, yang ni adalah special case. Badan yang berbulu kena cukup. Yang ni lah pacemaker lah. Nampak kan? Kalau pacemaker dekat sini tak apa, sebab AED lekat sini kan. Kalau pacemaker dekat sini, lekat di bawah loh. Okey? So, sentiasa ingatlah kita kena ikut yang belah kiri.